Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. InsyaAllah kita akan menyambung balik pengajian kita pada kitab Az-Zubad, ataupun kita panggil Safwatuz Zubad, li Ibnu Ruslan rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kita manfaat dengan kewibawaan, kehebatan sahibul kitab, pengarang kitab Ibnu Ruslan, dan Allah subhanahu wa ta'ala beri kita manfaat dengan keilmuannya fid darain, di dua kehidupan kita, iaitu kehidupan dunia dan seterusnya kehidupan akhirat. Kita pergi kepada bait yang ke-146, ya, insya-Allah. Apa kata Syekh rahimahullah subhanahu wa ta'ala pada bab al-mashu 'ala al-khuffain, iaitu menyapu di atas dua khuf. Kata Syekh, yumkinu mashyu hajatin 'alaihima والستر للرجلين مع الكعبيهما والفرض مسح بعض علو وند والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفل منه والعقب وعدم استيعابه ويكره الغسل للخف ومسح كرره مبطله خلع wa muddatul kamal faqadamaika ghsil wa mujibu ightisal. Itu bait dia. Naam. Okey. Masih lagi kita duduk pada syarat. Kita bincang hari itu tentang apakah syarat menyapu di atas dua khuf. Apakah syarat kita sapu di atas dua khuf? Jadi syarat pertama yang telah disebutkan dalam bait yang sebelumnya, bila kita nak mengamalkan keharusan untuk menyapu di atas khuf, bila nak ambil wuduk, memadai sapu di atas khuf. Antara syarat yang disebutkan sebelum ni, dalam bait yang sebelum ni, dikata wa syartuhul lubsu bi tuhrin kamula. Tu bait yang sebelum, bait yang minggu lepas, iaitu syaratnya adalah mesti dipakai, al-lubsu bi tuhur, pakai dulu dengan taharah yang sempurna. Maksudnya bila dia pakai selepas dia menyempurnakan taharah, ambil wuduk sempurna baru pakai. Atau kita dah bincang, kita dah bahas. Hari ni dia kata yumkinu mashyu hajatin alaihima. Yang dibahaskan di sini adalah yumkinul, iaitu apakah syarat khuf tu. Cerita khuf tu pula, macam mana sifat khuf tu. Dia kata yumkinu mashyu hajatin alaihima. Syarat khuf ini adalah mesti satu khuf, ataupun kita tak kata khuf lah, benda yang dia pakai di kaki kita ni, yang yumkinu mashyu hajatin alaihima, yang mungkin, yang boleh untuk kita nak berjalan dengan kedua-dua khuf itu, ataupun kedua-dua alas kaki itu, untuk kita nak tunaikan hajat kita. Ambil saja hajat kita nak pergi, apa saja tujuan kita nak pergi, kita boleh buat dengan khuf tersebut, dengan kasut itu. Maknanya apa pakaian ataupun apa sarung kaki yang kita pakai yang dia mudah nak berjalan, tidak terlalu sempit. Ada stocking contohnya, siapa sepit nak jalan payah, maknanya tak sah untuk kita namakan dia sebagai khuf. Ataupun ada kasut, ada jenis kasut nak jalan payah pasal besar sangat, terlalu luas. Ataupun ada sesuatu kasut yang dibuat daripada sesuatu bahan, tapi yang siapa nak jalan payah kok, contoh buat ada kaca, buat ada kaca bulat bawah tak, nak jalan payah, jadi tak dinamakan sebagai khuf. Dia mesti sifat dia yumkinul mashyu alaihima, mungkin berjalan di atas kedua-dua alas kaki itu untuk nak menunaikan hajat kita, maka di situ dihukumkan sebagai khuf. Jadi apa sajalah
Umum lah. Maknanya khuf ini tak diitlakkan sebagai stoken kulit yang biasa dipakai oleh al-jama'atu da'wah tabligh itu saja. Apa saja? Kasut, yang penting sifat dia yang pertama yumkinul masyu alaihima, iaitu sesuatu alas kaki yang boleh nak berjalan dengannya dengan mudah. Yu'tabaru kaunuha bihaitsu yumkinul mutabi'atu masyina litaraddudil musafir. Mana kalau orang musafir nak berjalan jauh ni, nak untuk beberapa tujuan, dia boleh pakai khuf tersebut. Maknanya dia tak terlalu kerah macam kayu, dan dia tak terlalu lembut. Riq, kadang-kadang ada benda yang terlalu lembut sampai boleh koyak, itu juga tak diiktibarkan sebagai khuf yang nak berjalan hukum di atasnya ni. Yang kata kita tang ambil wuduk, kita memadai sapu je, kena tengok juga spesies dia. Naam. Kemudian kata Asy-Syaikh was-satru lirrijlaini ma'a ka'bain. Sifat khuf tu lagi, sifat alas kaki yang boleh untuk kita sapu tu juga, sifatnya adalah mesti menutup lirrijlain, tutup dua kaki, ma'a ka'baihima, bersama dengan buku lali kedua-duanya. Ataupun di dalam setengah daripada mata-mata kitab fiqh, dia kata menutup pada tempat basuhan wajib. Mana kaki biasa basuh wajib kat mana? Daripada ujung jari sampai kepada buku lali. Sebahagian matan dia gambarkan nak tutup mana ni, stoking kulit ini, ataupun kita panggil khuf, itu adalah benda yang menutup kepada tempat basuhan fardu. Maknanya yang jenis yang kita kata ada jenis khuf tetapi yang tak tutup buku lali tu, dia ada. Dia pakai macam selipar. Kalau di Mekah tu ada, dia tak tutup buku lali, dia hanya menutup di bahagian tapak kaki saja. Yang itu tak diiktibarkan sebagai khuf. Maksudnya tak boleh, tak boleh berjalan di situ, hukum sapu di atas khuf, tak boleh berjalan. Mesti sifatnya wasitru lirajulain ma'a ka'baihima, maknanya tutup daripada setiap penjuru, semua dalam keadaan bertutup. Cuma dia dibezakan dengan masalah menutup aurat. Dia tidak ada masalah sekiranya nampak kaki daripada bahagian atas. Dalam bab khuf, kalau terbuka khuf tu di bahagian atas, nampak kaki, dia tak syarat kata sampai tak nampak kaki, cuma syarat menutup min jawanib, daripada keliling. Tapi adakah wajib tutup daripada bahagian atas? Tak wajib. Mana kalau ada khuf tu, dia kembang ke atas, tutup kaki comel tapi kembang ke atas sampai kat betis kembang, nampak kita bahagian kaki daripada dalam, sah tak sah? Sah. Tetapi kalau kembang di atas ni menampakkan aurat daripada bahagian atas, tak sah sebagai penutup aurat. Ni beza. Lepas tu yang kedua, beza dia apa? Khuf ni menutup dia hanya menutup tempat basuhan fardu, bukan menutup gambar aurat. Kalau dia ada khuf yang jenis apa panggil? Khuf apa tu? Khuf yang jenis boleh nampak dalam ni panggil apa? Maksudnya kita ada benda, orang panggil apa istilah dia tu? Maknanya transparent. Khuf transparent. Khuf tapi dia boleh nampak dalam. Sah tak atas nama khuf? Sah tak sah? Sah. Tapi atas makna menutup aurat sah tak? Tak sah. Kalau orang tu pakai kain pelekat transparent, kain pelekat tutup aurat, tutup ma baina surrah wa rukbah, apa di antara pusat dan lutut tutup, tapi transparent, tutup tak cukup. Sebab makna tutup dalam bab menutup aurat adalah man'u ru'yah, iaitu terhalangnya pandangan mata untuk melihat kepada bahagian aurat. Jadi di sini menutup dalam bab khuf tak sama dalam menutup aurat. Dalam bahagian aurat mesti tutup juga bahagian atas, dia tak pandang keliling, bahagian atas dia tutup. Maknanya kalau ada orang tengah sembahyang, dia nampak aurat dia daripada celah collar dia sehingga menampakkan pusat dia, tak sah. Sebab itu orang panggil aurat daripada bahagian atas. Bahagian atas pun jangan sampai dia nampak. Tapi dalam bahagian khuf itu dinamakan menutup dah. Tak syarat siapa kata, tak syarat kata tak boleh nampak kaki. Kalau nampak kaki daripada bahagian atas, maka itu dibenarkan sebagai khuf. Nampak? Baik. Seterusnya, baik yang seterusnya,
wal fardu mashu ba'din ulwin wa nudib lil khuffi mashu sufli minhu wal agib. Wal fardu, mana kadar mana wajib kita sapu atas khuf ni? Nampak kita mengaji dalam risalah jami'ah, dalam Safiyatul Najat, banyak ibarah. Sebab tu kita cuba mengaji dalam banyak kitab. Nampak tak? Mengaji dalam banyak kitab, jadi dia punya di setiap musannif ni dia ada dia punya seni dia. Kita baca kitab ni, dia datang gambaran seperti ni. Dalam musannif kitab risalah jami'ah, dia datang dalam gambaran lain. Sebab tu kita suka baca kitab fiqh ni, walaupun bab yang sama, bab khuf, tapi kalau kita baca dalam matan Abi Suja' lain dia punya seni. Syekh Qadhi Abi Suja', Syekh Ibn Ruslan lain dia punya takbir dia. Ini dia nak bahas tentang kadar mana yang wajib untuk kita sapu. Bila kita dah pakai khuf, memadai dengan menyapu, banyak mana nak sapu. Wal fardu, kata Syekh Ibn Ruslan, wal fardu mashu ba'din ulwin wa nudib. Yang fardu itu, dia kata fardu yang wajib itu adalah mashu ba'd, adalah menyapu sebahagian saja. Ulwin, sebahagian daripada mana? Sebahagian daripada bahagian atas. Menyapu sebahagian daripada atas. Dia boleh baca dengan ulwin ataupun ilwin. Menyapu di sebahagian atas, itu hak wajib. Maknanya bila kita pakai khuf, yang wajib sapu atas. Menyapu sedikit di bahagian atas, iktafa. Kain nak basuh kaki, sapu sikit je daripada bahagian atas, iktafa. Kerana nusus nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam bentuk seperti itu. Dia datang bahawa dia suruh sapu sedikit daripada bahagian atas khuf. Nampak? Naam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalau orang sapu khuf, dia tak sapu bahagian atas, dia sapu bahagian tumit, dia sapu bahagian bawah, dia sapu bahagian tepi. Sah tak sah? Syekh Hafidhi, sah tak sah? Dia tak sapu, dia sapu banyak sapu bahagian bawah, tepi, tapi tak sapu bahagian atas. Sah tak sah? Ya masyayikh, sah tak sah? Ulama kata tak sah. Mana sekurang-kurang sapu mesti bahagian atas, mesti mashu ba'di, walau sebahagian. Bahagian atas tak semestinya menyeluruh. Lagi dia bahas nanti. Bahkan kalau menyeluruhkan sapuan tu boleh jadi makruh pula. Mesti sapu tak menyeluruh, walau sikit, tapi daripada bahagian atas. Sebab tu Syekh kata wal fardu mashu ba'di urwin wa nudib, wa nudib lil khuffi, dan sunat kalau yang kata memadainya menyapu sikit daripada bahagian atas. Wa nudib lil khuffi mashu sufli minhu wal agib, tapi sunatnya bagi khuf ni menyapu juga sikit bahagian bawah bersama dengan bahagian atas. Hak sunat ni, hak sunat, tapi hak kadar wajib sapu bahagian atas je. Ni contoh ni kaki. Contoh kejap. Contoh. Ni lagi mana sunat sapu gini je. Afwan, yang wajib sikit je. Tapi yang sunat wa nudib mashu sufli minhu wal agib, menyapu bahagian bawah ni buku lali bersama dengan bahagian atas. Mashu maksudnya menyapu ada bahagian bawah, bahagian tumit, dan sapu sekali bahagian atas. Itu nudib, itu sunat. Sebab tu kaifiat dia kata ulama, macam mana kaifiat sapu khuf ni kaki kita, letakkan bahagian tangan kanan ni di atas bahagian jari-jari ni, jari-jari kaki letak gini, bukan jari, tak ada jari dah pasal pakai khuf kan. Tangan kanan kita letak bahagian atas, tangan kiri kita letak bahagian bawah. Jadi dia akan jalan serentak gini. Hak ni tarik ke sini, yang ni tarik ke buku lali, ke bahagian bawah ni. Yang tangan kanan tarik ke bahagian apa ni? Ni apa ni panggil? Bahagian apa? Ni bahagian ni lah, bahagian atas ni, bahagian apa ni, apa, betih. Hak ni tangan kiri tarik ke sini, tangan kanan ni tarik ke sini. Ini sunat. Khututan dengan makna secara bergarisan. Dia tak sunat, bahkan makruh kalau kita sapu gini.
Makruh. Dia tak suruh sapu. Dia suruh mashu al khuf ni maksudnya khututan, buat garisan ya, buat gitu ya. Basahkan tangan, buat garisan. Pasal illah dia kalau sapu ni cepat punah lah kasut tu. Kalau kita duk basuh, makruh basuh. Jadi begini, ini sunat. Kena sikit bahagian atas, memadai iktifak bahagian atas ni. Kalau pakai khuf bahagian atas ni. Khalas. Sekali, tak ada ulang 3 kali ya, sekali. Naam. Oleh demikian kata Syekh, wa nudib lil khuffi mashu sufli minhu wal agib. Wal aqib maksudnya buku lali. Seterusnya kata Syekh, wa adam isti'abihi wa yakrah al-ghaslu lil khuffi wa mashun karrarah. Wa adamul isti'abi khuffi, dan juga sunatnya tidak menyeluruhkannya. Arti apa tadi? Sunat, jangan siapa kita sapu ni menyeluruhkan sapuan. Jangan kaki ni tadi, kaki ni jangan menyeluruhkan seluruh sapuan. Ni kaki ni jangan duk menyeluruh, jangan macam-macam sapu kepala. Tak, sapu kepala menyeluruh sapuan, tak nampak sapu kepala. Tapi ni jangan menyeluruhkan. Wa adamun, sunat supaya jangan menyeluruhkan, buat khututan garisan gitu je. Naam. Melainkan kata Syamsuddin Ar-Ramli, ini Imam Ramli lah, Syamsuddin Ramli bin Syihabuddin Ar-Ramli, ayah dia nama Ramli, anak dia pun masyhur dengan Ramli juga. Anak nama Syamsuddin, orang panggil Imam Ramli tu anak Syamsuddin Ramli. Ayah dia Walid di sama, dalam kitab dia akan kata walidu, ayah dia Syihabuddin. Jadi yang buat kitab yang syarah kepada Minhaj, yang diberi nama Nihayatul Muhtaj itu siapa? Itu adalah anak dia. Ini orang alim ni. Dikatakan dia adalah mujaddid. Imam Ramli ni orang kata mujaddid kurun yang ke-10. Imam Ramli. Dia ni kalau disebut Ibn Hajar, lawan dia Imam Ramli. Kalau disebut Imam Nawawi, lawannya Imam Rafi'i. Jadi Imam Ramli ni masyhur sebagai seorang ulama yang terkenal, dan dia banyak mengaji dengan ayah dia. Ayah dia kata, aku tinggalkan Muhammad ni, dia kata Muhammad, dia dah didik anak dia. Dia kata aku tinggalkan Muhammad ini, yang aku rasa ulama-ulama dia tak perlu lagi. Maksudnya dia kata aku tinggalkan Muhammad ni dengan keilmuan dia yang aku ajar pada dia. Aku merasakan dia ni tak perlu lagi untuk, tak ada lagi ulama-ulama yang perlu untuk nak didik dia, melainkan nawadir, melainkan jarang-jarang lah adalah, mungkin ada ilmu-ilmu yang jarang-jarang, yang tu barulah dia kena mengaji. Kalau tidak, ilmu lain semua dia mengaji dengan ayah dia je. Ni Imam Ramli Syihabuddin, dia Syamsuddin, ayah dia Syihabuddin Ar-Ramli. Dikatakan Imam Ramli ni wa kana bidayatuhu nihayatu abih, permulaan dia tu, permulaan ilmu dia tu seolah-olah penyudah kepada ilmu ayah dia. Imam Ramli. Nampak permulaan dia muda-muda dia tu, orang nampak alim dia, dah macam pengakhiran kehidupan ayah dia. Itu Imam Ramli Syihabuddin. Ni orang ngaji lah cerita ni. Ini cerita orang ngaji, ke cerita orang malah, tak ada hal. Dia tak ada ulama yang kata profil dia malah, tak ada. Tak jumpa dalam sejarah ulama dia dapat ilmu dengan malas. Tak jumpa. Mesti ilmu ni al-jiddiyah marbutatun bil jundiyah. Al-jiddiyah marbutatun bil jundiyah. Kesungguhan itu sentiasa terikat dengan sifat kepahlawanan. Maksudnya kepahlawanan, sifat pahlawan apa? Sifat berjuang. Bihaitsu la jid fala jund. Sekira-kira kalau tidak ada kesungguhan, tidak akan ada sifat kepahlawanan tu. Tak akan jadi orang hebat, melainkan datang dengan kesungguhan. Semua orang hebat dia sungguh. Tak? Segala benda kena ada sungguh. Kalau kita benda kita buat pun tak sungguh, tak ada benda pun yang menjadi. Maksud tak? Semua ada kesungguhan. Nak makan pun tak? Kalau makannya ni macam malas, tak apa nak kenyang, tak? Makan malas-malas, main bola malas, takkan menang ya? Tak ada benda hal sama ada dunia ataupun akhirat yang dapat dengan tak bersungguh. Mesti ada kesungguhan. Nampak?
Jadi kata Imam Ramli kata, kalau sekiranya dia yakin dengan sebab kasut dia tu kuat, tapi illah yang kata kenapa kita tak boleh basuh khuf tu, kenapa kita tak boleh nak berulang-ulang kali, kenapa kita tak boleh nak lomor sapu keseluruhannya, sebab illah dia takut cepat rosak. Jadi kata Imam Ramli, kalau kita berpadu pada illah tersebut, ada kasut yang tahan, yang kalis air, ada kasut yang jenis macam kita tahan lasok lah, macam kasut-kasut tentera ni, tahan lasok. Jadi pada ketika itu dia kata harus untuk menyapu secara keseluruhan, tak makruh lah hukum dia. Kalau berpadu kepada illah tersebut. Naam. Kemudian wa mashu sufli wa yukrahu al-ghaslu lil khuf, makruh membasuh khuf. Tadi kita suruh sapu, tiba-tiba ada orang dia basuh khuf, hukum ni makruh. Wa mashun wa al-ghaslu lil khuffi wa mashun karrarahu, dan juga makruh mengulang-ulangkan sapuan. Makruh pertama di situ, pertama makruh apa? Makruh kalau khuf ni kita basuh, makruh. Yang kedua makruh bila kalau sapu, betul sapu tapi kita ulang-ulang kali, kita buat 3 kali, kita buat 2 kali, makruh. Memadai iktifak, memadai dengan sekali. Naam. Mubtiluhu, bait yang terakhir yang kita nak baca pada malam ni, mubtiluhu khal'un. Apa yang membatalkan sapu ni? Maknanya kita nak hukum kata dah tak boleh sapu dah. Apakah perkara yang membatalkan sapuan khuf? Kalau orang buat benda ni, dia tak boleh sapu dah. Dia memang kena, dia tak boleh sapu dah, memang wajib dia kena basuh kaki dia tu, kena buang khuf dia tadi. Apa benda yang akan membatalkan hukum sapu? Pertama sekali, mubtiluhu khal'un, yang membatalkan hukum menyapu di atas 2 khuf ni adalah khal'un. Khal'un maknanya cabut. Bila kita cabut walau tak sengaja, kita kan ada tadi hari tu kita bincang kalau orang musafir 3 hari 3 malam, kalau orang mukim 1 hari 1 malam. Dalam tempoh 1 hari 1 malam, dia boleh setiap kali nak ambil wuduk, bila time nak basuh kaki memadai sapu. Bila terbatalnya hukum ni? Sedangkan masih ada tempoh 1 hari 1 malam, masih ada tempoh 3 hari 3 malam. Bila terbatalnya hukum, maknanya dia tak boleh sapu. Bila? Pertama sekali bila dicabut wala sebelah. Bila cabut wala sebelah, batal lah hukum sapu tadi. Dia cabut, dia pecah, dia buka walau tak sengaja nak pergi ke tandas, dia buka, alas, batal hukum sapu, batal. Maksudnya pada ketika tu dia tak boleh sapu lah, tak boleh sapu. Yang kedua disebut dalam bait ni wa muddatul kamal. Wa muddatul kamal ni tak boleh sapu juga kalau telah sempurna tempoh. Kalau orang mukim apa hari? 1 hari 1 malam. Kalau orang musafir 3 hari 3 malam, habis dah tempoh. Bila dah habis tempoh, walaupun dalam keadaan dia duduk ada wuduk lagi, dia duduk sapu wuduk. Setiap kali batal, dia ambil wuduk, lepas tu dia sapu, lepas tu batal lagi, ambil wuduk, lepas tu sapu. Ada yang terakhir tu, pada fasa terakhir tu dia ambil, masa tu rupanya dah sampai dah, memang cukup dah tempoh 3 hari 3 malam. Bila tamat tempoh, maka tidak ada sapu lagi, maka wajib kena pecah. Nak ambil wuduk, wajib kena buka khuf dia tadi. Okey, kemudian dia kata faqadamaika ghsil wa mujibu ightisal. Faqadamaika ghsil. Ni dia nak khabar gini, kalau ada orang contoh si muslim ni, dia 1 hari 1 malam lah, dia ni orang musafir, orang mukim, dia pakai khuf 1 hari 1 malam. Memang setiap kali batal wuduk, dia akan ambil wuduk, kemudian khuf tu dia akan sapu je, betul kemudian pada tempoh yang terakhir, maknanya dia kira-kira sekejap lagi pukul 10 malam, habis tempoh dia. 1 hari 1 malam yang dia duduk pakai selama ni tu, yang hanya memadai dia sapu tu, dah habis tempoh pukul 10 malam. Tapi sekarang ni muslim ni ada wuduk, tapi wuduk dia ni dengan wuduk cara macam mana wuduk dia ni? Orang panggil wuduk dia ni bituhril masah lah. Wuduk dia ni dengan wuduk yang jenis sapu lah, faham tak? Bukan jenis basuh kaki punya, hak jenis sapu. Wuduk dia yang terakhir sekarang ni, hak ada dengan dia ni, bila dia last kali tadi maghrib tadi, dia ambil wuduk sampai dekat khuf tu dia sapu lah, sebab tak
Tak habis tempoh lagi, tempoh dia pukul 10. Okey, baik, wuduk tu terjaga sampai pukul 10 sekarang. Habis pukul 10 ni, maka kita kata tamat tempoh. Baik, bila tamat tempoh halas, pada ketika ni kita kata bila tamat tempoh habislah tempoh sapu tu. Jadi macam mana cara dia sekarang ni, macam mana cara dia nak sembahyang aja lagi? Macam mana cara dia? Memadai dengan dia buka khuf tadi, memadai hanya dia basuh kaki saja. Tak perlu ulang balik basuh muka dia. Tak perlu nak ulang balik basuh muka, sebab dia dalam keadaan suci dengan bituhril masah. Orang panggil bituhril masah ni dengan sapuan di atas khuf lah. Dia yang terakhir tadi memang dia ambil wuduk dengan menyapu di atas khuf. Jadi memadai sekarang ni dah habis tempoh pukul 10. Itu dah tamat tempoh 1 hari 1 malam. Jadi pada ketika ni dia memadai, nak menyambung wuduk dia tu, memadai hanya dengan basuh kaki saja. Basuh kaki. Nampak? Itu kalau sekiranya dia bituhril masah lah. Tapi kalau ada orang lepas pada sapu khuf, lepas apa, Allahumma salli ala, lepas daripada sapu khuf, tak ada batal lagi. Bukan lepas pada sapu khuf. Ada satu orang pakai khuf, dia dah ambil wuduk sempurna, dia pakai khuf, lepas tu dia buka. Dia dah ambil wuduk sempurna, dia pakai khuf, tak sempat berhadah lagi, lepas tu dia buka. Macam mana wuduk dia? Okey, tak ada masalah. Tak payahlah basuh kaki, memang ada wuduk pun. Itu orang panggil bituhril ghusul. Itu memang dia ada wuduk yang memang sempurna, yang memang dengan basuh kaki. Tapi ada orang wuduk dia yang dilengkapi dengan menyapu khuf tadi. Orang macam ni nanti lepas habis tempoh contohnya, maka memadai dalam keadaan dia masih ada taharah lah cerita ni, dia tak batal wuduk. Kalau dia batal memang dia tak boleh buat apa-apa dah, buka lah. Ini dia tak batal wuduk dia, sapu tadi tak batal. Memadai dia basuh 2 kaki. Itu yang Syekh kata faqadamai karsil, 2 kaki kamu basuh. Wa mujibul ightisal ni dia masuk lagi, iaitu antara perkara yang membatalkan juga apa, menyapu di atas 2 khuf adalah, iaitu apa saja yang mewajibkan mandi. Apa juga maknanya, apa lagi yang membatalkan khuf? Tadi kita kata yang membatalkan khuf pertama apa? Membatalkan hukum menyapu di atas 2 khuf. Pertama apa? Bila dia cabut walau sebelah. Yang kedua, sempurna tempoh, mana tamat tempoh, itu batal juga, batal menyapu atas khuf tadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mewajibkan mandi. Apa saja yang mewajibkan mandi, seperti yang kita sedia maklum, yang mewajibkan mandi ni apa? Apa benda yang mewajibkan mandi? Junub, berhadas besar, lagi apa lagi? Haid, nifas, al-wiladah, al-maut, kematian. Itu semua benda yang mewajibkan mandi. Maka apa saja yang mewajibkan mandi, maka dia akan membatalkan hukum menyapu di atas khuf. Maknanya dia tak ada khuf ni, kita dah bincang dulu, khuf tidak ada konsep menyapu di atas khuf untuk mandi wajib. Khuf khas untuk wuduk saja. Dia tidak ada pada mandi. Mana kalau orang pakai khuf macam mana sekalipun, kalau dia kena mandi wajib, memang dia kena buka khuf dia. Wallahu ta'ala alam. Habis itu. Habis kita bab khuf. Kita nak baca ni sikit apa?